42 Hijrah. Dan kita harap bahawa satu keazaman baru untuk kita bangkit semula. Bersama dengan penghujung bulan ini nanti kita akan menyambut kemerdekaan negara yang ke-63. Maka Malaysia perlu bangkit kembali. Dan Malaysia hanya boleh bangkit kembali dengan seluruh masyarakat dan rakyat dalam negara kita ini mesti bersama dalam kebangkitan Malaysia ini. Sebelum pilihan raya yang lalu, kita telah pun bangkit. Kita telah bangkit dengan kesedaran yang sangat tinggi di kalangan masyarakat Malaysia daripada semua kaum, berbilang kaum dalam negara kita. Kita bangkit dengan kesedaran bagaimana kita dapat melepasi satu pemikiran yang beku selama ini. Pemikiran yang beku, yang taksub, pemikiran khurafat satu ketika dahulu. Apa khurafatnya? Kita kata bahawa Malaysia tak boleh diperintah melainkan hanya dengan UMNO dan Barisan Nasional. Itu pemikiran khurafat yang telah berjaya ditanam sejak daripada merdeka. Sampailah kepada menjelang pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu ini, maka berlaku satu lonjakan hatta sampai kepada peringkat berbondong-bondong orang UMNO keluar meninggalkan UMNO. Orang yang pernah 22 tahun menerajui kepimpinan negara Malaysia dan 20 tahun lebih, puluhan tahun, sebenarnya bukan 20 tahun lebih, tapi dia lebih kurang 22 tahun juga memimpin UMNO, Tun Dr. Mahathir. Tapi dia berada dalam UMNO itu sejak daripada usia muda dia. Dia berada dalam UMNO. Walaupun ditendang, kemudian masuk balik dan sebagainya, dia duduk dalam UMNO. Tapi akhirnya dia bangkit dengan satu kesedaran yang tinggi untuk apa? Untuk mengajak masyarakat dan rakyat membetulkan kembali, meletakkan Malaysia pada landasan yang betul. Payah nak cari orang yang menerajui kepimpinan UMNO, menerajui kepimpinan negara, ajak kita untuk buat perubahan. Saya masih ingat pada waktu itu, bila dia tidak puas hati dengan keadaan urus takbir negara kita. Dia tak puas hati, dia kritik banyak terhadap permasalahan urus takbir, urus keuangan, urus ekonomi dalam negara kita yang menyimpang sehingga menyebabkan negara terpaksa menanggung beban yang begitu krisis yang berlaku dalam 1MDB. Daripada kewujudan 1MDB sampailah kepada pengurusan keuangan 1MDB. Berlaku penyelewengan. Dia kritik. Saya menghubungi pegawai dia. Saya minta nak jumpa dia. Saya masih ingat. Jadi dia setuju untuk jumpa dengan saya di Yayasan Bukhari. Pada satu hari Jumaat, saya semayang di Masjid Negara dan dia pun semayang di Masjid Negara. Kemudian balik ke pejabat, terus jumpa Yayasan Bukhari. Dia tanya, dia kenal saya, dia rapat dengan Allahyarham ayah saya. Dia panggil ayah saya ni Pak Imam. Kami duduk satu mukim, satu khariah. Ayah saya imam Masjid Khariah Titi Gajah dan dia merupakan anak khariah Masjid Titi Gajah selepas mereka berpindah daripada Pekan Alustang, pindah dia buat rumah di Titi Gajah. Dan tanah bendang dia memang banyak depan rumah ayah saya. Dan orang yang pertama dia minta tolong jual tanah dia tu ialah ayah saya. Tapi ialah Tok Imam kampung mana reti nak pergi jual tanah tu. Dia nak pergi jual tanah, nak pergi kempen, nak cari orang nak beli tanah satu yang luas ni, mana orang nak sanggup beli. Lalu akhirnya dah tak berjaya, dia minta dibuat lot lidi. Dia serah kepada Datuk Khalid Abdullah bekas ketua UMNO bahagian Alustang dan juga bekas pengurusi utusan Melayu satu ketika dahulu. Itulah buat lot lidi. Itu pun ayah saya tak mampu beli. Tu imam kampung, mana ada allowance. Tu imam kampung masa tu tak ada allowance. Harap duit akad nikah saya bagi. Komsin akad nikah, peterah zakat orang bagi pada waktu tu. Tu imam kan. Tu imam orang bagi peterah zakat. Tak mampu nak beli satu lot lidi 4,000. Kalau hak depan tepi jalan tu dia lebih sikit, 6-7 ribu tu saya pun tak mampu nak beli. Kecuali yang kerja-kerjaan saya mampu beli. Itulah. Jadi bila saya bagi tahu kat dia,
Terus beritahu kat pegawai dia, beritahu kata saya nak jumpa dia, anak tak jumak. Dia pun setuju terima. Beritahu kata pergi jumpa dia, buat apa? Saya kata begini, ringkas Tun. Tun banyak meluahkan ketidakpuasan hati Tun terhadap masalah urus takbir negara Malaysia. Kepimpinan Najib pada waktu itu, saya kata. Okey, kami pun, saya masih PAS pada waktu itu. Saya masih PAS. Tapi rakan-rakan saya semua dah keluar PAS. Saya kata, kami pun pembangkang. Semua pembangkang. Parti-parti pembangkang yang ada ni memang tak puas hati. Tetapi kalau kita masing-masing berada pada satu kedudukan yang berbeza, yang terpisah, Tuan tak puas hati, Tuan duduk di sana, kami tak puas hati, kami duduk di sini, kita tidak gabung kekuatan kita yang ada ini, maka sudah tentu kerajaan ini tidak akan berubah dan keadaan negara kita tidak akan berubah kembali. Habis dia kata nak buat apa? Yang penting Tuan, kita kena bersama. Kita mesti ada satu kesepakatan di kalangan kita, baru boleh. Macam mana nak buat? Saya kata begini mudah Tuan, Tuanlah yang boleh panggil semua parti-parti pembangkang dan NGO ini untuk adakan satu pertemuan. Tapi syarat, saya kata, saya mesti ingat syarat. Saya kata, syarat bukan untuk nak selamatkan UMNO. Kalau Tun ingat nak selamatkan UMNO, sampai kesudah parti pembangkang tak boleh nak bersama dengan Tun. Habis nak macam mana? Saya kata, syaratnya mesti atas tujuan kita menyelamatkan Malaysia. Kalau atas tema menyelamatkan Malaysia, semua parti pembangkang akan bersama. 2 minggu lepas tu dia panggil ke Yayasan Perdana. Saya pun hadir pada waktu itu. Ramai Mak Sabu semua hadir, semua BAP semua hadir, Tan Sri Muhyiddin pun hadir. Jadi akhirnya itulah wujudnya gerakan selamatkan Malaysia, deklarasi rakyat menyelamatkan Malaysia. Maka kita turun padang, ambil tanda tangan, kempen tanda tangan untuk selamatkan Malaysia ni. Alhamdulillah akhirnya berjaya, sampailah kepada peringkat kita buat roadshow seluruh negara. Dan akhirnya selepas daripada itu, maka tertubuhnya lah parti Bersatu, iaitu PPBM. Dan sampailah akhirnya kita berjaya dalam pilihan raya umum yang lalu, merubah pemikiran khurafat yang ditanam selama ini kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat Melayu Islam ni. Tak ada dalam Malaysia ni, tak ada parti yang boleh merintah melainkan UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi alhamdulillah, rakyat boleh buat perubahan. Rakyat tak ada lagi ketakutan. Dulu orang takut kalau nak berubah ni, nak undi lain daripada UMNO Barisan Nasional ni, orang takut, dia tak? Orang takut, boleh ke merintah ni, boleh ke tak ni, boleh ke tak? Alhamdulillah, kita tunjuk bukti sebelum itu. Sebelum daripada kita ambil alih Malaysia, kita tunjuk bukti lain daripada UMNO boleh memerintah lebih baik daripada UMNO. Terbukti di Selangor, terbukti di Pulau Pinang dan sebagainya. Akhirnya orang mampu untuk buat satu perubahan. Jadi kita telah diberikan mandat untuk 22 bulan. Tetapi berlakulah pengkhianatan seperti mana yang tuan-tuan tahu. Saya tak nak panjangkan isu pengkhianatan, nanti boleh disambung oleh saudara Akram Shah. Orang yang antara penama awal sebagai penaja penubuhan Parti Bersatu, ini anak kepada Allahyarham Tan Sri Sanusi Junid. Siapa tak kenal? Ayah dia, Allahyarham, seorang yang sangat gigih. Jadi tuan-tuan, bahawa sampailah berlaku kepada satu pengkhianatan. Hanya kerana apa? Kerana kita kembali ditakutkan, kononnya bahawa kita tak boleh, melainkan kena tubuh kerajaan Melayu Islam. Tadi pengurusi bagi tahu masalah Felda. Masalah peneroka, masalah kehidupan peneroka. Generasi pertama, kedua, ketiga, keempat. Sekarang kedua, ketiga dan keempat. Masalah beban tanggungan yang terpaksa ditanggung sampai hari ini. Adakah kita nak marah kepada Cina kafir? Saya mudah cakap ya. Adakah kita nak marah kepada Cina kafir kerana ini? Sedangkan yang mengurus Felda selama dia ditubuhkan ni, tak ada Cina kafir pun yang duduk di atas. Menteri yang bertanggungjawab, tak ada Cina kafir yang bertanggungjawab terhadap Felda. Semuanya orang Melayu Islam. Tapi apa yang berlaku? Seperti yang pernah kita ditulis, sehingga hari ini ada kes lagi, iaitu kes terhadap bekas pengurusi Felda Tan Sri Isa Samad, sedang dalam perbicaraan nak menunjukkan bagaimana bahawa masalah ini bukan masalah Cina kafir.
Masalah Melayu Islam yang tidak ada integriti, yang tidak ada keamanahan, yang tidak ada kejujuran. Yang kita nak apa dia? Yang kita nak ialah pemimpin yang jujur. Kalau satu bangsa, satu agama dengan kita tapi dia tak jujur, nak buat apa? Inilah yang berlaku kepada negara kita pada hari ini, sehingga menyebabkan masalah. Saya masuk dua hari ni, 2 hari betul-betul. Semalam saya pergi bersaut, punyalah gelap jalan. Ini pun sama ni. Saya masuk ke sini ni, macam kita duduk zaman tahun 60-an dulu ni, lepas merdeka. Macam tahun lepas merdeka, ataupun masa waktu mula-mula wujud tiada. Tuan-tuan mari ke sini kan, mari ke sini, mari nak kelakar ni, maknanya gelap keadaan itu. Inilah keadaan yang berlaku hari ini. Tak selesai masalah di kalangan masyarakat kita. Sepatutnya kerajaan sejak daripada UMNO Barisan Nasional tumbuh dulu ni, maknanya mereka sudah mempunyai satu hala tuju yang jelas. Bagaimana untuk nak membangunkan Felda? Bagaimana nak membangunkan generasi Felda, generasi baru, generasi kedua, ketiga dan keempat? Betul lah, kita tak nak mereka terus berada dalam keadaan kelompok masyarakat yang tradisional. Kita nakkan buka mereka itu untuk melihat banyak peluang-peluang yang perlu direbut oleh generasi kedua, ketiga dan keempat. Tapi ini tidak berlaku kepada mereka. Jadi bagaimana mereka nak mengambil satu peluang dan peranan yang boleh mengeluarkan kita daripada kehidupan seperti mana yang ada pada hari ini. Jadi sebab itu bagi saya bahawa, saya pernah sebut di banyak tempat, saya kata bahawa masalah di kalangan kita hari ini ialah kerana kita tidak memberikan minda, jiwa kepada masyarakat kita. Kita hanya mengharap, macam tu duk sebut, cash is king. Kita beri benda, kita anggap orang Melayu nak benda, nak beras kampit. Bagi beras kampit, kita kata okey, kita balik, kita selesai. Tak boleh begitu. Kita kena beri minda dan jiwa supaya mereka ini ada kekuatan untuk apa? Untuk bangun dan bangkit. Saya percaya kalau orang itu diberikan minda dan jiwa, mereka akan kuat. Orang OKU boleh hidup, cari makan. Saya terkejut bagaimana OKU yang buta boleh baiki motor. Dia beritahu kepada saya, apa nama? Lupa dah. Saya pergi tengok dia dulu di Batu Gajah. Orang buta boleh baiki motor. Dia kata dia ada mak, tapi saya tak sanggup untuk nak biar mak yang belah saya. Saya ambil tanggungjawab, saya nak kena belah mak. Allahu Akbar. Saya sedih, meleleh air mata. Dan ini yang sepatutnya kita bina kepada masyarakat kita. Tapi selama ini kerajaan kita hanya fikir cash is king. Kepada orang bawah dan juga kepada pemimpin-pemimpin. Hari ini cash is king. Mai, hang masuk parti aku, nah, ambil 10 juta. Di Sabah, mai masuk parti aku, ambil 32 juta. Orang politik sudah jadi pelacur. Malaysia ni jadi sarang pelacur politik. Satu benda yang cukup memalukan. Malaysia menjadi sarang pelacur politik, dan menyebabkan hari ini sebahagian daripada generasi muda hilang kepercayaan kepada orang-orang politik. Kerana apa? Kerana gaya politik yang dibawa oleh pemimpin yang ada pada hari ini, termasuklah Tan Sri Muhyiddin Yassin, hanya memikirkan soal kepuasan nafsu politik mereka. Kalau orang tu boleh dibeli, okey, beli. Bayar. Beri apa yang nak, beri. Ini bagi saya satu benda yang akan merosakkan masa depan negara kita. Masa depan negara kita akan rosak kalau keadaan ini kita biarkan berterusan. Kita kembalikan negara kita ini kepada zaman yang sebelum 2014 baru-baru ini. Zaman sampai sebelum pilihan raya 14 baru ni, yang kita dah buat perubahan. Jadi kalau kita nak patah balik ke belakang, ini pilihan raya kecil, ini pilihan raya nak menguji kita. Pilihan raya Dun Slim ni nak menguji kita sama ada kita nak patah balik ke belakang ataupun kita nak maju ke hadapan. Kalau kita nak maju ke hadapan, kita kena buat
Perubahan menolak UMNO dan Barisan Nasional. Tapi kalau kita patah balik ke belakang, bermakna apa? Bermakna kita akan terus memberikan mandat kepada kerajaan yang sama seperti mana dulu. Saya cukup sedih Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia boleh nyah orang yang mengasas parti PBBM, Tun. Dia boleh pecat Tun. Dia sanggup pecat Tun bersama dengan perompak. Saya tak boleh fikir. Kita sama-sama dulu Tan Sri Muhyiddin Yassin mari ke kampung-kampung, ke pelosok, seluruh pelosok rantau kita, dia ajak kita untuk tolak perompak dan sebagainya. Tapi hari ini dia bersama dengan perompak dan penyamun, bersama dengan parti yang dia gelak sebagai parti perompak. Kenapa? Kerana dia nak jadi Perdana Menteri. Hanya semata-mata kerana dia nak jadi Perdana Menteri. Dia sanggup tunduk. Okey, UMNO Barisan Nasional kata kami tak sertai Perikatan Nasional. Tak apa, dia kata aku sertai hamba. Asalkan hamba kekal aku jadi Perdana Menteri. Apa nak jadi negara kita? Kepura-puraan. Politik yang pura-pura. Sebab itu didedah audio, rakaman suara Tan Sri Muhyiddin sendiri yang bercakap. Dia arah kepada pemimpin-pemimpin PBBM pada waktu itu untuk buat sampai kepada peringkat kita akan beri tawaran menteri, timbalan menteri, pengurusi ke bot GLC dan agensi kerajaan kepada mana-mana ahli-ahli parlimen UMNO dan juga PAS. Dia kata kita kena buat ni untuk mereka ni menyokong dia menjadi Perdana Menteri. Jadi bagi saya bahawa pilihan raya ini peluang kepada kita. Allah Ta'ala nak uji kita. Allah Ta'ala nak uji kita ini, sama ada kita ni nak mengambil langkah untuk ke depan seperti mana yang telah kita buat pada pilihan raya umum yang lalu, ataupun kita nak patah balik ke belakang. Jadi Amir Khusairi adalah calon yang paling tepat. Orang kata lambang pokok tu lambang ada di setiap rumah. Tak payah pelekat poster lah. Lambang ada di setiap rumah kita. Keliling rumah kita semua ada lambang calon kita Amir Khusairi. Lambang pokok. Lambang pokok. Tapi bagi saya, walaupun ini merupakan pilihan raya kecil di peringkat DUN, tetapi dia sangat penting untuk apa? Untuk kita memberikan isyarat yang jelas, dan tuan-tuan akan bertindak sebagai guru untuk seluruh masyarakat, untuk bersama-sama dengan tuan-tuan pada pilihan raya umum yang akan datang ni. Untuk apa? Untuk kita bangkit semula. Malaysia mesti bangkit. Untuk apa? Untuk kita buat perubahan sekali lagi, merdekakan Malaysia sekali lagi untuk kali yang seterusnya, insya-Allah. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi saya mengharap sungguh-sungguh kepada tuan-tuan semua untuk lakukan ini sebaik-baiknya. Sebab itu saya selalu sebut, dia yang penting kita tidak boleh putus hubungan dengan kawan-kawan kita yang pernah duduk dalam UMNO, dah keluar UMNO, menyertai PBBM, sekarang menyertai Pejuang. Dia tak boleh putus hubungan. Ataupun yang menyertai PKR dan sebagainya, tak boleh putus hubungan. Dekat dengan mereka, ajak mereka, beritahu mereka. Macam yang bekas PAS, dah keluar PAS, sertai amanah. Jangan putuskan hubungan dengan rakan-rakan dalam PAS. Ajak mereka sertai, untuk bawa mereka menyertai kita. Kalau tak mau sertai parti pun, yang penting undi tu untuk Amir Khusairi, insya-Allah pada pilihan raya DUN Slim. Ini yang kita nak. Sebab saya tak mau dan tak gembira kalau politik kita ni masih lagi politik macam dulu-dulu. Politik sehingga tak boleh bertegur hang aku hanya kerana perbezaan ideologi politik. Bagi saya perbezaan ideologi ni ibarat teh dan kopi. Ada orang suka teh, ada orang suka kopi. Ada orang suka kopi O, ada orang suka kopi susu, ada orang suka Nescafe, ada orang suka Neslo. Kopi Nescafe campur Milo. Ada orang suka Cam-O. Maknanya campur kopi O dengan teh O. Jadi
Ini perbezaan ideologi politik ini sama seperti mana dalam kopi. Kita boleh duduk di kedai Fauzi ni, walaupun ada PAS ada UMNO, berbeza isi kopi, tapi kita boleh duduk semeja untuk makan di sini. Isi gelas, isi cawan berbeza, betul tak? Isi cawan berbeza, tapi kita duduk bersembang dengan baik. Dan inilah masa yang terbaik untuk apa? Untuk kita memberikan penerangan kepada masyarakat kita. Tak boleh bercakap, beri apa saja bentuk risalah dan sebagainya untuk mereka dapat maklumat yang secukupnya. Jadi bagi saya bahawa keadaan negara kita makin runcing, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok macam mana mereka sekarang ini. Dulu kita ada 28 menteri. Sekarang mereka memerintah ada 32 menteri, 32 menteri. Silap ingatan saya. Dulu pun macam tu juga, timbalan menteri tak banyak. Sekarang timbalan menteri pun 30 lebih. Jadi ini bagi saya sesuatu yang tak sepatutnya. Dulu seorang perempuan DAP jadi menteri air, alam sekitar dan sebagainya, campur dan tenaga. 3, dia seorang pun, dia perempuan. Bila dia main merintah, satu kementerian tu pecah 3 orang menteri. Ada satu kementerian tu timbalan sampai 2 orang. Menteri pelajaran dulu majlis seorang saja, Dr. Majlis seorang saja. Sekarang dipecah 2, satu pengajian tinggi, satu yang menengah ke bawah. Jadi bagi saya bahawa satu benda yang tak seperti mana di dunia maju. Dunia maju ni kabinet dia tak ramai, tapi otak dia banyak. Yang ni kabinet pun ramai, otak pun tak ada. Kabinet ramai, otak tak ada. Di negara maju, menteri tak ramai, tapi otak dia ramai. Seorang menteri tu pegang portfolio tu terlalu besar. Jadi kadang-kadang kalau di negara-negara maju tu 18-20 orang menteri lah, tak lebih. Sedangkan penduduk mereka lebih daripada 1 bilion. Lebih daripada 1 bilion. Kita baru 37-38 juta ya. Tapi menteri besar. Kita menteri terlalu besar. Ini yang berlaku. Baru-baru ini tuan-tuan tengok, saya pun terkejut macam mana mereka boleh makan tengah hari ahli parlimen, sidang parlimen, makan udang galak saja 6,000. Ditaja oleh agensi-agensi kerajaan dan juga GLC, taja bayar. Felda, ni masuk Felda, Felkra, Mada, Risda dan agensi-agensi kerajaan. Ada saudara yang didedahkan dalam Facebook dan sebagainya, dalam media sosial. Dibayar oleh kita, dibayar oleh peneroka. Duit peneroka, kalau duit Felda, FGV. Sedangkan kami ni ahli-ahli parlimen dia hadir sidang ni satu hari kalau hadir sidang tekan punat kata kehadiran kita ni pakai dulu dia pegawai akan tengok siapa hadir siapa tak hadir, dia akan tik sekarang ni tekan kat komputer ya untuk daftar kehadiran kita. Jadi kami akan dapat, saya tak ingat 250 ke 300 satu hari duit makan ni 250 ke 300 hari ni nak makan apa? Nak makan apa sangat? Dah bagilah 250 ke 300 satu hari tu duit makan. Depa nak makan tengah hari tu, Felda kena taja, Mara kena taja, Risda hari ini Felda, hari esok Risda, hari esok Mada, hari esok Mara, hari esok FGV, hari esok macam-macam agensi kerajaan, kementerian itu kementerian ini, jabatan itu jabatan ini, untuk taja makan tengah hari. Satu hari makan hari itu RM6,000. Udang galah yang kita peneroka kot ni makan apa? Tadi pengurusi dua abang kata utang barang ni kan 1,200 1,200 sebulan, bukan bagi free, kena pinjam. Pinjam 1,200. Tapi mereka boleh makan free. Duit yang dibagi oleh parlimen tu 250-300 tu simpan poket. Ahli parlimen
BN itu masuk ahli parlimen untuk lepas ni. Oh, angkat tangan, ambil gambar angkat tangan, tunjuk seronok, maka udah kalah. Kami makan sendiri, duit hak dia bagi itulah, hak parlimen bayar tu. Makanlah sendiri kat kantin. Allah, kalau 250, 300 memang makan kedai Bozi ni, jenuh makan lah kan. Jenuh makan. Tapi inilah dia. Bagi saya bahawa mereka tak berubah. Macam zaman UMNO Barisan Nasional dulu, itulah dia. Urus takbir negara kita tak berubah. Sama seperti mana yang berlaku pada zaman UMNO dan Barisan Nasional. Jadi, bagi saya bahawa dah sampai masa dia, kita tidak boleh biar bagi lama. Kalau biar bagi lama, akan membawa kepada satu keadaan yang lebih buruk. Jadi, ini permulaan. Pilihan raya kecil ini permulaan. Pilihan raya umum yang akan datang ni, kita kena tukar. Kena buat perubahan untuk pastikan supaya masa depan negara kita ini dapat diselamatkan. Jadi kepada rakan-rakan saya, khususnya orang PAS kalau ada ni, saya selalu peringat kepada orang PAS, kami dulu ni orang fitnah. Kami yang keluar PAS ni macam-macam dituduh. Munafik lah, murtad lah, macam-macam orang tuduh macam-macam lah. Kata macam keluar agama. Dianggap seperti mana keluar agama. Keluar PAS ni dulu ni, keluar ayat itu halal darah lah apa semua, macam-macam. Sampai waktu saya keluar seorang-seorang. Kawan-kawan lain ni keluar ramai-ramai, saya keluar seorang-seorang waktu tu. Bila orang tanya, media tanya kepada Presiden PAS, Datuk Haji Hadi, kata Mahfuz keluar daripada PAS ni, macam mana? Oh, Mahfuz tu dia ibarat mati lama dah baru nak tanam. Itu ayat dia saya mesti ingat lagi. Seorang ulama yang terkenal ni, dengan Qurannya, dengan hadisnya, orang tanya tentang diri saya keluar PAS ni, dia kata Mahfuz tu ibarat orang yang dah lama mati baru nak tanam. Dah lama mati baru nak tanam ni, berantulah dah. Itulah dia. Tapi media tanya balik pada saya, dia kata Presiden PAS kata tak apalah, ikut dia lah, dia nak kata apa, saya beri kemaafan. Sebab saya kata mak ayah saya tak pernah ajak macam mana dia ajak saya. Mak ayah saya ajak supaya berikan kemaafan kepada semua orang. Tapi saya nak ajak kepada rakan-rakan saya, kepada ahli-ahli PAS yang ada di sini, yang dengar melalui media sosial kita pada malam ini, kita dulu ni ditanam dengan satu pemikiran yang cukup tinggi. Tak boleh dengan UMNO ni, tak boleh dengan UMNO. Sampai akhirnya sebelum pilihan raya pun, bila kami dapat cium bau yang mereka ni nak bersama dengan UMNO, kepimpinan tertinggi PAS ni nak bersama dengan UMNO, bersama dengan Najib, mereka nafi. Mereka kata tak ada. Saya pernah satu ketika dulu diminta buat satu kenyataan menafikan semua tuduhan tu. Saya pun buat kenyataan menafikan semua tuduhan, mengatakan bahawa yang PAS ni nak kerjasama dengan UMNO. Tak, orang PAS dengan orang UMNO tak ada masalah bagi saya. Kita mesti boleh duduk bersama. Tetapi kerjasama politik antara parti dengan parti itu satu benda lain untuk nak membentuk kuasa. Kita tak boleh bersama dengan orang yang memang ada masalah, ada problem, ada liability, ada beban kepada negara kita. Parti yang ada beban. UMNO pun sendiri, semalam UMNO Sabah, UMNO Sabah, bila Zahid Amiri umum Bun Mokhtar jadi pengurusi jentera pilihan raya dan beri kuasa otonomi kepada dia untuk tentukan calon dan sebagainya, UMNO Sabah ni, kawan-kawan dia sendiri buat kenyataan tidak bersetuju. Sebab apa? Alasan dia apa? Ni ada kes mahkamah. Ada kes mahkamah. Dia kata kita beban. Dia kata menjadi beban kepada UMNO Sabah. Macam mana nak lawan? Umpama dia kata bila lawan, tangan kena ikat sebelah. Tangan dia dah kena ikat sebelah. Masuk gelanggang, tangan dah ikat sebelah. Bagi saya ini moral yang sangat tinggi lah bagi saya. UMNO Sabah, Rahman Dahlan, saya pujilah mereka. Tapi macam mana pemimpin-pemimpin PAS yang dulunya, saya nak sebut pada ahli PAS, dulunya tanam dalam pemikiran kita ni tak boleh dengan seperti UMNO Barisan Nasional. Tuan Ibrahim pernah kata, wah, mereka dah merosakkan negara. Ini disebut oleh Tuan Ibrahim.
Datuk Taqiyuddin Hasan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri sekarang, Setiausaha Agung PAS, dia kata selagi mana PAS berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ijma' ulama, qiyas yang terang lagi nyata, selagi itu kita akan menentang UMNO. Tu semua mereka nafi. Akhirnya kami ni ada yang tak boleh nak tunggu lagi, ambil jalan untuk tinggal PAS. Kami tak mau bersekongkol dengan tindakan pemimpin-pemimpin PAS untuk nak bekerjasama dengan perompak dan pencuri. Orang hukum macam-macam. Mereka kata dulu hampa sumpah laknat masa nak jadi calon, sumpah laknat, sumpah cerai, talak 3 setengahnya, macam-macam. Tapi apa berlaku hari ini? Ternyata pengakuan daripada pemimpin PAS, kerjasama PAS dengan UMNO ini telah pun berlaku sejak daripada awal lagi. Usaha untuk kerjasama ni. Betul ya tuan-tuan? Mereka memperbodohkan ahli-ahli PAS. Dan ahli-ahli PAS kena ingat bahawa jangan biar selama-lamanya untuk kita sekali lagi diperbodohkan oleh pemimpin-pemimpin PAS. Dulu dia ajak kepada kita doa. Doa maknanya pecah belah kalah UMNO ni. Sebab UMNO ni berkuasa ni. UMNO pada sana pecah belah. Wa farriq jam'ahum wa shattik kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Wasalid alaihim kalban min kilabi ya qahar ya jabar ya muntaqi ya dal jalal ikram. Al-ayah. Ni ajak kita ni. Baru ni istihar calon BM, dia baca doa yang sama. Saya pun duduk fikir macam mana doa yang sama. Dia baca doa yang sama. Doa itulah dibaca oleh Naib Presiden PAS Ustaz Idris Ahmad. Doa yang sama. Saya pun fikir, dulu baca doa ni dituju kepada UMNO. UMNO, ya, kerana UMNO tu berkuasa. Lah ni yang berkuasa ni pun UMNO dengan Perikatan Nasional. Hamba baca doa yang sama. Saya pun fikir kok mana ni. Dia ajak pada kita nak mengundi, suruh baca doa. Baca doa apa? Gelapkanlah mata, melainkan nampak lambang bulannya. Betul ya Imam? Ajak. Ni adik Tok Guru Nik Aziz ada lagi. Tok Guru Nik Razi orang panggil. Nik Razi ada lagi. Semayang hajat di Stadium Sultan Muhammad. Punya semangat nak lawan UMNO ni dalam pilihan raya. Sebelum pilihan raya. Apa dia? Dia baca doa macam-macam lah. Akhirnya sampai kepada pangkat, Ya Allah KO UMNO. Ya Allah KO UMNO. Ya Allah KO UMNO. Ya Allah KO UMNO. Sekarang Ya Allah okey UMNO. Dah. Ahli-ahli PAS sepatutnya melihat semua ini, bagaimana kita diperbudakkan dan diperbodohkan oleh pemimpin-pemimpin PAS. Sehingga sampai kepada pangkat kita terpisah antara satu sama lain, antara orang UMNO dengan orang PAS satu ketika dahulu. Bercerai, suami isteri. Terpisah, anak dengan mak, dengan pak dan sebagainya. Kenapa? Kerana politik keagamaan yang sempit yang dibawa, yang ditanam pada ahli PAS. Jadi mari kali ni dia pergi rata duk kawan kena undi dah Cina. Itu baca doa, jangan bagi nampak lambang lain daripada lambang PAS. Saya pun heran, ni doa mana pula dia begini. Ni baca doa suruh nampak lambang dah Cina lah. Jadi saya haraplah kepada kawan-kawan saya daripada ahli PAS, jangan biarkan diri kita ini untuk terus diperbudak-budakkan dan diperbodoh-bodohkan. Saya tak anggap tuan-tuan bodoh, tuan-tuan cerdik, tuan-tuan pandai, tuan-tuan boleh berfikir. Dan marilah sama-sama ahli PAS, ahli UMNO, kita bersatu bangkitkan satu kesedaran. Malaysia mesti bangkit. Malaysia kena bangkit pada tahun baru hijrah. Malaysia kena bangkit menjelang kemerdekaan yang ke-63 negara kita dengan
kita memulakan langkah kita pada 29 hari bulan ini. Undi kita hari itu suara hati nurani rakyat, khususnya suara hati peneroka-peneroka Firdaus, insya-Allah. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.